Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Ya Allah, bersyukur sangat. Tak ada apa, boleh je, tak ada hal. Nampaklah gambar. Okay. Rasa macam barulah nampak bercakap sikit. Kalau tak nampak tu. Kan, betul tak? Betul. Ya Allah, ya Allah. Akak besar update hari ni. Oh, okay. Sebab rasa macam lebih berkat dia kalau half day tu lebih kan. Kalau kat office tu payah. Betul. Rasanya dah lama tak jumpa kan? 2 tahun ke 3 tahun kan? Rasanya 3 tahun ada. Tapi saya masih lagi kontak dengan Kak Barlina. Oh, Kak Belina lah. Dia masih lagi uruskan Syafiq ni tak? Dah tak ada dah, tapi kami ada jugalah. Ada duk plan juga. Ada apa? Tak Cuma apa? yang hari tu dah lock habis dah, dah buat keluar dah. Cuma dia masih lagi kontak untuk part ni lah, marketing ni lah. Since daripada PKP first lagi kot, kita orang memang duk bincang-bincang pasal marketing semualah. Dia pun ada join kelas saya. Yelah. Macam ni Syafiq. Bagi akak kan, Kak Barina tu adalah kawan baik Kak Zila. Tapi kan mungkin Allah kata sampai situ saja perhubungan kita. Kita still doa yang baik-baik untuk dia lah macam tu. Cuma tak adalah, dia pun tak cakap apa-apa kan, betul tak? Betul, tak ada. Sebab apa kita tahu tak kita orang berjaya close 10 million, dia cerita tak? Tak ada. Wow. Itu apa, corporate? Koperasi. Koperasi apa nama, itu equity ke cash? Cash management. Cash sebenarnya dia bayar dekat kita punya TA investment tu yang kita kan. Okay. 10 million. 10 juta Tapi jangan cakap pula tau. Masa kita close 10 juta tu, kita hantar Kak Z buat proposal tu dengan dia. Tapi Kak Z lah buat proposal tu. Hantar proposal tu kita minta 30 juta dekat koperasi tu. Lepas tu koperasi tu bila ada banyak sangat pesaing yang hantar, she little bit worried lah. Z, ada orang lain hantar. Dia don't worry Kak, don't worry. Kalau Allah Kak cakap apa, 10 million kita akan dapat tau. Jadi betul masih mulut Kak Zee kau ni 10 juta betul-betul dia bagi. So yang itu koperasi yang ada 10 juta ni tak banyak sebenarnya. Tapi yang ni koperasi paling besar sekali. Koperasi kat Damasan. Koperasi sahabat sini. Sebab dalam top 10 koperasi pun tak, top 5 pun saya rasa top 5 je kot yang mampu untuk invest besar-besar gitu. Dia boleh invest 10 million. Dia invest 10 million sebab apa di sini. Sebab apa Kak Balina tu dia ada kawan dekat apa tu yang SKM dia tak bagi tahu lah siapa yang ada banyak duit. Faham. Jadi kita kejar lah yang ada banyak duit. Faham. Betul lah tu. Buat apa kerja tak ada duit kan? Betul. Jadi bila Alhamdulillah 10 million saya close. Alhamdulillah. Okay. Tapi itulah Allah kata itu bukan rezeki Kak Z yang macam tu. Kenapa pula? Kenapa pula? Kena kick out lah. Kick out dari TA? Taklah. Maksudnya kawan Kak kick out Kak Z lah. Sebab apa biasalah manusia. Kan. Lepas tu dia bagi Kak Z 3,000. Lepas tu Kak Z dia cakap tak cukup lagi ke? Kak Z kata apa, ya Allah ya Tuhanku, tak apalah, itu pun dah cukup dah. Tapi tak apalah kan, kita macam ni, bapak Kak Z cakap apa, Kak, itu bukan rezeki kau. Jadi tak apa, kita doa baik-baik je untuk dia. Okey dah. Apa nama, akak masih lagi under TA? Masih lagi. Masih lagi lah. Akak dekat mana? Tapi tak aktif sebab apa? I'm not the person yang suka buat investment sebab tak reti sangat pasal investment. Faham. Akak kerja mana? Kan kerja dekat Mutiara.
Mutiara apa? Mutiara Ashraf Khalid, Tia Arifin. Oh ya, saya ada perasan akak up hari tu. Okey. Kat situ akak buat apa? Okay, aku buat sales. Sales. So maksudnya akak dah ada pengalaman jual skincare lah. Okey, fine. Senang. Dia kalau tak ada pengalaman tu yang payah tu. So far berapa akak punya sales dekat Mutiara? Sebulan 500,000 tak lari. Sebulan 500,000. Akak seorang. Akak promote guna? Guna kita ada platform, kita ada marketing kan, kita ada marketing, kita ada 5 orang. 5 orang, dia paling 3 orang. Oh, so maksudnya ada marketer yang buatkan iklan, lepas tu dia pass dekat akak close. Kita akan blast dekat semua usahawan kita. Kita ada lebih usahawan kita, Kak Aziz jaga usahawan, Kak Aziz jaga lebih kurang 44 grup usahawan. Jadi kan Kak Aziz ada berapa top leader yang Kak Aziz jaga macam itulah. So maksudnya akak close sendiri ke ataupun itu group closing? Group sales? Kita group together for 500. Okay. Tapi kalau akak punya personal closing berapa? Anggaran? Kita lebih kurang sama rata je. Anggaran around 1/3? Dalam 200,000 seorang, tak lari. 200,000 seorang. Okey, tinggi tu. Sebab kita akan push kita punya leader. Coaching, kita akan bagi kita bagi. Sekejap. Maksudnya 200,000 tu leader yang buat ke ataupun akak sendiri yang buat? Bukan macam ni. Kak Zee tak buat sales tu macam jual-jual tu tak. Sebab kita as a camp yang akan bagi guideline macam mana nak suruh usahawan yang bawah kita tu untuk buat sales. Okey, faham. Jadi kan Kak Zee akan coaching diorang, begitu okey macam ni grup. Jadi semua anak-anak team dia kita akan kumpul dalam Zoom. Kita akan cakap macam mana strategi nak buat. Macam itulah. Contohnya okey kena blasting dekat Facebook, dekat IG. Dekat apa tu kena buat live. Lepas tu bagi motivation. Contohnya okey kalau down tak boleh macam ni, kena bangkit balik. Macam itulah. Alright. So dari segi kalau marketing, akak boleh run marketing campaign sendiri? Kalau itulah, kalau kita tengok kan contohnya lah, contohnya kalau kita tengok yang diorang marketing kan, okey, diorang punya marketing, apa marketing yang dia buat. Contohnya dia bulan ni dia nak buat marketing tentang dia bagi campaign nak bagi diskaun, contohnya diskaun, lepas tu nak bagi macam hadiah ke whatever kalau set combo. Contohnya set combo bulan Jun nak 2 pouch dapat berapa macam tu. Adalah dia punya strategi, dia orang buat video dan sebagainya lah, kontes lah dan sebagainya lah. Okay. So maksudnya itu memang ada team marketing sendirilah kan yang buat? Betul. Kalau macam akak sendiri ada apa-apa planning untuk akak punya produk? Itulah tak tahu nak buat macam mana. Tapi Kak tahu kita kena create IG dah create dah, Facebook dah create, website pun dah on the way nak create. Sebab apa platform website, tapi Shopee belum lagi. Sebab Shopee tak tahu nak buat macam mana. Lepas tu TikTok pun ada apps dia tahu, tapi tak pernah buat lagi. TikTok tu tak tahu. Tapi diorang kata sekarang TikTok kan benda yang apa? Benda yang orang pakai sekarang ni kan, TikTok, buat video dan sebagainya. Itulah. Betul? Okay. So kalau sebab akak sekarang dah boleh kata jadi macam founder jugalah. Betul. So nama produk akak ialah Mikaela, betul ke? Betul, Mikaela Claire. Mikaela Claire 2-in-1 facial treatment cellular anti-aging essence with serum. So ini adalah dia utama dia apa? Main utama dia ialah daun pegaga. Tak. Dia ni jenis apa? Serum ke ataupun dia ni adalah pencuci muka? Okey. Dia adalah essence with serum. Selalunya kan kalau kita pakai pencuci muka, lepas kita cuci muka kita akan pakai toner. Lepas pakai toner pakai essence. Sebab pakai essence baru pakai serum. Tapi kelebihan yang produk yang Kak Zee ada ni ialah kita menyenangkan dan memudahkan mereka kerana dia 2-in-1 essence with serum. You tak perlu belikan keluar duit untuk beli essence, you tak perlu beli serum yang berbeza. Dia 2-in-1. Okay. Alright.
Okay, so apa yang bila dalam sesi kita ni, apa yang Kak Zee nak capai? Kak Zee ada target apa yang nak capai daripada kita punya discussion hari ni? Okay, discussion yang kita nak capai Kak Zee, bagaimana strategi kalau contohnya kita nak buat sales. Macam tadi kan adik kata, kalau tak ada marketing, marketing is my, maksudnya bukan orang, bukanlah kepandaian Kak Zee tau. Maksudnya Kak Zee boleh buat sales, boleh cakap dengan orang, tapi nak buat marketing tu, I don't know which platform, bagaimana nak build up, nak dapat income, macam mana nak start buat, macam tu. Okay, so maksudnya marketing campaign jugalah. Okay. Yang ada lagi yang lain? Bagaimana nak capai target, sebab apa kan sekarang ni Kak Zee dah ada 2 ejen. 2 ejen yang Kak Zee punya ejen tu Kak Zee share tau. Kak Zee share dekat Syafiq. Boleh saya tahu berapa harga produk ni? Boleh Kak Zee share sekarang Kak Zee share dekat Syafiq. Ya, Kak Zee share. Syafiq, Kak Zee buat produk ni kan atas keinginan yang sangat tinggi. Sebab apa kan, kalau dulu tak tahu bagaimana nak handle usahawan. Tak tahu bagaimana nak cakap dengan usahawan dan bagaimana. Tapi Alhamdulillah, bila kita masuk dalam bidang pekerjaan ni, Allah bagi bagaimana cara untuk nak bagi diorang, kita nak involve dengan diorang, engagement dengan diorang. Itu orang kata kelebihan lah. Sebab apa, ilmu kan, ilmu banyaklah belajar dengan Mutiara ni. A lot yang Kak Zee belajar dengan Mutiara. Bila kita nak sebab apa, banyaklah tak tahu nak cakap, tapi itulah. Sebab apa, kita tak ada pengalaman yang betul-betul kan, maksudnya kita tak pernah run sendiri. Faham. So kita berdasarkan pengalaman kan, tapi tak ada run sendiri kita. Ni adalah share yang Syafiq. Ni yang Kak Zee punya plan tu. Kak Zee share lagi. Tapi setakat ni feedback Alhamdulillah lah. Alhamdulillah feedback dia sangat memberangsangkan lah macam tu. Okay. Ni asas produk dia. So, harga dia adalah 89.90 sen. 89.90 sen. Betul. Okay. Alright. Kita pergi objektif nombor 2, capai sales target. Akak nak capai berapa sales? Okay. Kalau nak capai sales kan, target kan, Kak Zee sebenarnya predict pada bulan 6 hari tu, 6 hari bulan, at least dalam kalau permulaan ni kita boleh dapat dalam 200,000 tau. Untuk hujung tahun boleh dapat dalam 200k ataupun 300k. Okay. Sebelum tu, MOQ akak buat satu MOQ berapa? Berapa pieces? Okay, first batch akak keluarkan ni. 100 je dulu. 100 pieces? Ya, betul. MOQ akak 100 pieces sahaja. So, bermaksud ini kali dengan 100, 89 kali dengan 100 bermaksud total sales untuk first batch ni adalah RM 8,000. Betul ke? 8,900. 8,900. Betul. Kalkulator tak ada sekejap. 8,990. Betul. Okay. So, ini adalah apa nama? So far dah terjual berapa? Okay. Daripada 100 pieces. 100 pieces tu kan, 100 pieces tu Kak Zee jual dengan diorang dengan harga dropship RM84. Sebab apa, Kak Zee bagi diorang beli dengan betul. Harga dropship lah. Sebab apa? Sebab Kak Zee bagi dia diskaun, sebab dia tak pernah try, jadi kan Kak Zee bagi dia macam diskaun lah. Okay, tak apalah, Kak Zee bagi dia RM84. Jadi it means RM84 Kak Zee bagi dia harga dropship. Dan sekarang ni dah terjual lebih kurang, hari tu dah 50 dah jual. Okay, dah nak habis ni. Tinggal sikit lagi. Okay. Alright. So, okay, sekarang ni kalau untuk buat sales target ni, kita kalau tanya saya,
kita tak boleh letak terus 200,000 berapa-berapa. Sebab apa? Faham. Sebab kita produk belum produce lagi. Betul. So kalau tanya saya, kita main dengan circle yang kita ada dulu. Katakan nak habiskan 100 botol dulu. Ataupun in the nearest time, kalau akan nak top up berapa botol lagi boleh top up. Kalau Kita ambil yang tu. Katakan next batch bila nak produce. sini sebenarnya kalau boleh kan nak produce 500 pieces. 500 pieces. Okay, nice tu 500 pieces. 500 pieces. So, okay. 500 pieces ni akan habiskan dalam masa berapa lama? Dalam masa 2 minggu boleh tak? 2 minggu. Sekejap. Tapi kena tahu macam mana nak marketing tu, nak buat bagi orang beli. Yes. Tu that's a problem. Macam mana nak buat pre-order ke, nak buat okay, pre-order stokis dulu 1 week ke macam tu. Sebab apa kita belum produce kan. Ada juga plan tu tapi tak tahu macam mana nak buat dia macam tu. Kejap, 500 kalau kita kali RM89.90 dia akan jadi RM44,950. Kalau tanya saya, sekejap, bagi saya IG, apa nama IG? Haji Mikaela Claire. Mikaela Claire, okay. Baru buat 2 hari ke 1 hari, baru buat 2 hari. Tak tahu nak post apa. Subhanallah. Right. Okay, kalau tanya saya 44,000 dalam masa 2 minggu, daripada bila 2 minggu tu? Daripada tarikh dia keluar produk tu. Tapi belum lagi produce benda tu. Sebab apa kan? Lama tak dia nak produce? Lama tak? 1 week? Tak lama gitu. Okay, cumanya 44 ni bagi saya agak tinggi. Kalau katakan nak habiskan 200 pieces dulu, mungkin okey. Okey lah. Okay, 200 pieces dulu. So okay, kalau 200 kali RM RM89.90. Berapa kan? Tidak kali kira kan. 200 kali 8. 200 kali dengan 89 sen. 17,980. Okay. Benda ni possible, tapi kena ada satu planning yang cukup marketing yang cukup power. Itulah. Okay, so kalau antara strategi yang saya boleh share dengan akak dan saya pernah buat adalah kita buat launching punya strategi. Launching strategi ni dia ada 2 jenis launching. Satu launching yang memang for the first time punya launching. Yang kedua, saya punya yang saya jumpa sebelum ni adalah saya tengok dia buat launching tu setiap bulan. Yang tu bukan launching dah kira dia. Yang kedua tu bila setiap bulan dia buat tu, dia dah dikira sebagai bukan launching dia panggil macam pre-order ataupun dia kumpulkan order. Dia open dia macam ni. Yang saya jumpa tu dia tak buat jualan hari-hari tau. Dia buat jualan sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali. Dan bila dia buat jualan sebulan sekali, ataupun 2 minggu sekali, walaupun tak kerap, bukan hari-hari, tapi sales dia boleh dapat 30-40 ribu ke 50 ribu sebulan. Sebab dia ada strategi yang betul, dia bawa masuk orang yang betul untuk membeli produk tu. So kejap lagi saya share apa a few strategi yang akak boleh guna untuk akak gerakkan produk ni. So yang launching tu saya pernah buat. Tapi saya produk lain lah. Saya services, saya buat kelas apa semua. 2 kali saya buat. Pertama saya buat kelas marketing. Saya dapatkan leads lebih kurang dalam 1,600. Saya run Facebook Ads satu Malaysia sebab kelas online je. So yang kedua, lepas saya dah run tu, saya buat briefing dekat diorang online. 400 orang stay dan 400 seat
habis dalam masa 10 minit. 400 seed. 2 minit pertama tu dalam 200 seed habis. Wow. So itu yang pertama. Yang kedua, daripada 1,600 tu saya upsell lagi untuk another kelas yang lain, iaitu kelas WhatsApp Blast. Dipanggil saya buat kelas WhatsApp Blast. Iaitu memang paling best lah, sebab saya boleh buat sales satu hari 1,000 lebih kurang average. So yang tu saya tak kerja lama lah. Saya buat just dalam 6-7 hari punya kerja je. Average satu hari 1,000. So benda ni adalah possible untuk mana-mana business. Okay, so kita masuk kepada marketing campaign tu. Okay, so sekarang ni kita dah ada target, iaitu nak jual 200 pieces. Okay, nak jual 200 pieces ni. Okay, dia ada, dalam marketing ni dia ada beberapa perkara. Pertama, ini dia punya flow. Okay, ini dia punya flow. Pre-marketing, marketing, pre-sales, sales after sales. Benda ni yang saya pegang dan saya ajar dekat saya punya kelas-kelas yang lain. Sebabnya ini dia punya rukun, memang tak boleh lari. Ini adalah cycle yang ada. So saya nampak akak sekarang ada kekuatan dekat pre-sales, sales dan juga after sales. So akak kena improve dekat maybe pre-marketing dan juga marketing. Pre-marketing ni dia fundamental untuk semua business, sebabnya kalau kita tak ready betul-betul pre-marketing ni, kita akan buat iklan salah dan kita akan buang masa dan buang duit dekat situ. Faham? Okay, so saya cerita dulu dekat pre-marketing ni ada apa. Tulisan cantik sangat. Okay, yang pertama adalah kita ada product knowledge. Product knowledge ni akak kena tahu A to Z. A to Z asal produk akak. Daripada kita tengok botol tu, kepala penutup botol pakai material apa, contohlah botol tu sendiri pakai material apa. Okay, yang tu. And then sampaikan dalam, dia akan ada pertama product features. Product features ni apa ciri-ciri produk, packaging dia dan sebagainya. Yang kedua ada produk benefit. Okay, features ni dia boleh jadi ingredient juga. Ingredient, lepas tu packaging. Lepas tu benefit. Benefit ni akak lagi tahulah produk ni boleh buat apa. And then yang ketiga result. Result ni maksudnya dia pakai apa yang dia dapat. Testimoni dia lah. Yes. Tapi kita terjemahkan testimoni tu dalam bentuk result. Lepas pakai jadi apa. Okay. Lepas tu testimoni lah. Testimoni ni kena kumpulkan sebanyak mungkin. Okay. Testimoni ni ada dia punya kegunaan dia. Kegunaan ni adalah yang kedua. Dalam pre-marketing ni, rukun yang kedua adalah customer avatar ataupun kita punya bakal pelanggan. Macam mana akak nak tahu siapa bakal pelanggan akak? Sebab sekarang ni, kalau kita gunakan free marketing, kita akan tembak dekat semua orang. Kita tak tahu orang tu kenapa dia beli apa semua. Ciri-ciri dia apa. Kalau tanya saya, kalau akak dah berjaya jual 50 botol,
kita simpan database dia orang dan kita tanya seorang-seorang kenapa dia beli produk ni. Dia ada beberapa soalan yang kita kena tanya kat dia orang. So kita kena tanya antaranya kenapa dia beli produk ni. Kenapa dia beli produk ni? Yang kedua, apa masalah dia yang berkaitan dengan produk lah. Yang ketiga, apa hasil yang dia dapat selepas dia pakai produk ni. Dan yang keempat, apa perasaan dia. Nombor 3 dengan nombor 4 nampak lebih kurang sama, tapi dia bezanya adalah yang perasaan tu adalah emosi dia. Result tu adalah apa yang dia dapat. Katakan kulit dia lagi glowing ke apa ke dan sebagainya. So itu result. Yang ketiga, yang keempat ni adalah dia punya emosi. Sebab sekarang ni kalau tanya saya, the most powerful content, copywriting dan sebagainya adalah kita jual result dan juga emosi. Kita tak jual produk langsung. Itu akak pun tahu juga benda tu. Dalam Mutiara pun saya rasa semua orang guna pendekatan macam tu. Kita jual result dan emosi lah. So daripada situ kita akan dapat satu customer avatar. Contohnya yang penting adalah age group. Jangan jual kat semua orang. Betul. Age group akak ada 30 tahun, start 30 tahun hingga ke tua lah. Maksudnya sebab range akak kebanyakan sampai 66 tahun pun dia pakai. Okey, tapi kita ambil average 30 ke 50. Boleh? Boleh? Okey. Yang kedua adalah kita nak tahu dia punya jantina for sure lah perempuan. Lepas tu kita nak tahu dia pekerjaan. Yang ketiga adalah dia punya pendapatan. Yang keempat adalah lokasi. Lokasi ni senang je. Ada dua, bandar atau luar bandar. Bandar. Okay. So, bila bandar, kita buat ads tu contohnya. Kita pinkan dekat bandar. Itu je. Senang. Lepas tu, tapi kat luar bandar pun banyak je. Ada, sebab luar bandar lagi banyak duit. Ya betul. Kak setuju tu. Orang-orang Felda tu banyak duit tau. Cuma kena ada cara dan strategi yang tepat je untuk masuk dekat diorang. Faham. Last sekali adalah masalah diorang. Maksudnya relate tu atas balik lah. Apa masalah? Sebab soalan tadi kan kita tanya kan, kenapa dia nak beli produk ni? Apa masalah dia? Okey, kenapa saya tulis pekerjaan dan pendapatan tu? Sebabnya saya ada buat saya beritahu satu benda. Marketing is about kita study people behavior. Betul. Consumer behavior. Saya dulu saya belajar macam-macam strategi, tapi dalam banyak-banyak strategi tu saya tengok persamaan dia adalah kita faham customer behavior, consumer behavior, dia tingkah laku dia macam mana. So bila kita faham, lagi mudah untuk kita buat iklan. So contohnya apa kaitan pekerjaan dan pendapatan ni dengan behavior? Sebabnya satu lagi dekat sini, pekerjaan, pendapatan plus education. Education level. Education tambah juga dekat mana, dekat pekerjaan dengan pendapatan ni lah. Pekerjaan dan education ke tak kisah. Biasanya saya akan tengok tiga benda ni berkaitan. Dia ni lepasan universiti ke, degree ke apa ke. Lepas tu pekerjaan dia macam mana dan akan mempengaruhi dia punya pendapatan. Betul. So dan saya pernah buat satu listing. List of pekerjaan yang ada kat Malaysia. So daripada situ, sebab pekerjaan ni, bila kita gunakan Facebook Ads, kita boleh letak kat situ, dia ni kerja apa. Ni dalam management sector ke, dia ni engineer ke, dia ni apa ke. Sebab kalau akan nak tahu, setiap pekerjaan dia adalah lubuk. Orang ni lubuk macam ni. Dan kita boleh introduce produk kita dengan benefit yang A. Produk kita ada lebih daripada satu benefit. Ada 5 benefit contohnya. Untuk sektor cikgu, guru-guru kan. Kenapa dia nak kena pakai produk ni? Of course kena pakai. Sebab apa, bila once dia pakai, kan dia rasa dengan diri dia lebih yakin dengan diri dia untuk mengajar. Dia face to face dengan anak murid, dengan guru-guru lain, dengan
Bapak, ibu Ah. bapa. So contohnya point tu kita boleh guna juga untuk lecturer. Biasanya kalau untuk confidence level ni dia lebih dekat lecturer. Betul. Lecturer dia akan lebih concern bab dia punya penampilan sebab dia jumpa dekat university level, dekat college lagi dengan student dengan apa, dia lagi nak jaga penampilan berbanding dengan cikgu. Betul. So itu adalah point yang kita nak kena faham. So that's why saya kata setiap pekerjaan adalah lubuk. Kita kena try masuk dekat lubuk-lubuk ni. Faham. Okey, itu habis customer avatar. Yang ketiga adalah kita buat copywriting. Okey, copywriting ni adalah mesti berdasarkan customer avatar dan juga kita punya product knowledge tu tadi. So maksudnya kalau cikgu, kita buat copywriting pasal cikgu, pasal lecturer, copywriting pasal kerja apa yang lain. Saya lagi suka target pekerjaan sebab senang. Kita dah tahu, kita boleh anggarkan dia orang ni pendapatan berapa. Betul. So itu saya punya strategi. So copywriting mesti follow customer avatar dan juga benefit yang kita nak introduce kat dia orang. Yang keempat, barulah kita buat creative content. Okey, apakah creative content ni? Creative content ni dia adalah visual. Dia adalah visual content. Kat visual content ni ada poster dan ada video. So, kenapa saya kata dia rukun? Kita kena follow satu-satu, buat by turutan. Bila kita dah settle copywriting, barulah kita buat poster ataupun video. Sebabnya kita dah ada idea apa yang kita nak highlight dalam poster. Katalah gambar cikgu. So kita boleh letak pasal cikgu. Kita boleh buat poster dekat sekolah ke, gambar universiti ke, jumpa orang management ke macam mana ke. Poster berkaitan itu. Video pun kita follow video yang sama, konten yang sama pasal cikgu, pasal lecturer. So kita punya creative content ni berdasarkan copywriting yang berdasarkan kita punya bakal pelanggan. So dari situ kita buat iklan yang very specific dekat orang. Faham. Ah. Macam apa? Faham. So Fokus. yes, kena fokus. So barulah kita buat video tu boleh menarik orang tengok poster. Video boleh FYP. So sebenarnya video tu nak buat dekat TikTok boleh, dekat Reels ke mana-mana ke tak kisah. Yang penting kita punya konten tu yang utama. Kalau dalam iklan Facebook Ads, sebenarnya yang mempengaruhi sales kita banyak ke tak, leads kita banyak ke tak adalah konten. 95% kalau kita buat ads, paid ads, 95% adalah konten. Hanya 5% saja setting. Orang ingat setting iklan tu power sangat. Sebenarnya tak. Yang power sebenarnya adalah konten. So daripada situ barulah kita dapat buat iklan yang berkesan. So ni 4 dia punya rukun lah. Ini setting je lah 5% ni. Yang lain sebenarnya adalah dekat konten. Faham. So itu adalah pre-marketing. So kalau masuk dekat marketing pula. Yang okey, maksud ni masuk free marketing pula Kalau untuk marketing dia mesti ada 3 benda ni. CTP. Content. Content. Target audience. Dan juga placement. Ada yang kata 3M. Itu dia panggil media. M ni man kot. Yang ketiga ni medium.
Ni nama lain lah. Dia benda sama je. Okey. Cumanya kat sini paling senang nak faham adalah konten ni apa yang kita nak tunjukkan. Ini adalah struktur iklan yang pergi buat offline sama, online pun sama. Okey. First kali adalah apa yang kita nak tunjukkan. Apa yang kita nak tunjukkan tadi, kita dah ada dah. Creative content, poster tadi. Betul. Dah siap. Yang kedua, target audience. Kita dah ada customer avatar. Masa bila, okey, sekarang kita dah ada target audience. Macam mana kita nak cari target audience tu? Kita kena identify placement. Placement ni adalah dia punya channel ataupun platform iklan. Channel Ataupun platform iklan. Contoh, social media. Messaging app macam WhatsApp. Lepas tu kita ada email. Kita ada video. Video ni ada YouTube, ada TikTok. Apa lagi? Ini semua online lah. Tapi kalau offline kita ada poster. Kita ada flyers. banyak kan? Kita ada banner. Banyak lah. So ini semua yang kita kena diversify ataupun kita kena banyakkan platform. Tetapi bila banyakkan platform, kadang-kadang dia merugikan kita. Betul juga, kita kena fokus pada satu je macam tu. Satu, tapi yang penting kita tahu dekat platform kita tu ada target audience. Sebagai contoh, saya bagi contoh paling senang. Pamoga. Pernah tak tengok iklan Pamoga dekat Facebook? Tak ada, tak pernah. Sebab Dekat target market dia orang yang suka tengok TV. Betul. So dia tak buang duit dekat tempat yang tak sepatutnya. Dan Betul. Pamoga dia ada masuk billboard dulu. Ataupun produk-produk yang lain dia ada masuk billboard sebab dia tahu orang yang dia nak jual tu percaya bahawa produk yang ada dekat billboard adalah produk yang bagus. Produk yang keluar kat TV, keluar kat radio adalah bagus. Betul, So kita memang kena faham sangat dekat background ataupun target audience kita, customer avatar kita, dan kat mana dia orang ni berada. Contoh nak jual dekat orang umur 30. 30 ni dia ada kat mana? Dia ada kat Instagram, ada kat TikTok. Okay, so untuk yang akak punya kita masuk kepada strategi lah terus. Okay, strategi yang pertama, saya masuk, ini adalah strategi yang berbayar. Saya tak nak cerita strategi free, tak nak. Free lambat. Okay. Pertama adalah paid review. Paid review. Okay. Instagram. Okay, paid review dia ada dua. Pertama, naikkan follower. Yang kedua naikkan sales. So sekarang ni akak just perlu fokus yang pertama, naikkan follower dulu. Okay, baik. Bagi follower masuk kolam, masuk dekat akak punya IG dulu. Faham. Lepas tu IG kena private. IG kena private. IG kena private. Okay, saya akan share. Saya akan bagi satu video yang akak kena tengok. Tadi video ni. Ni video ni orang lain buat. Tapi point dia sangat bagus. Saya sekejap Share dekat nombor telefon baru akak ni. Boleh? Okay, 019. Sekejap Boleh. Okay, 019 019 88 88 569 56988. Oh, lawa ni.
Okey, dalam ni dia ada cerita pasal Instagram punya uh, cara marketing. Okey. Sekejap. Oh, ini kalau Instagram sales secret. Yes. Akak follow kat situ, dia akan beritahu sekali dekat description tu nak letak apa dan sebagainya. Okey, baik. Dan satu lagi saya nak share satu Instagram yang buat duit banyak lah. Allahu Akbar. Ni student punya. Oh, dahsyatnya. Yang follow ni Dr. Syed Muzaffar pun follow. Oh, dahsyat. Sebab dia kan buat produk juga kan? Yang ni dia produk mata suplemen. Tapi akak kena request dulu follow dia punya IG. Optavic nama dia. Okay, dah follow dah. Dia boleh dia follow? Ya ke? Adik yang ni Aziz dah follow dah macam tu je. Optavic, betul tak? Betul. Nanti dia akan approve. Tapi dah following je macam tu macam mana? Dia boleh follow? Dia dah ni Optavic dia dah open Ha? Oh, dia dah open dah tu. Sekejap, sekali betul tak? So tadi Aziz masuk boleh masuk je. Okey, kalau boleh masuk okey tu. Bagus juga sebab nanti boleh tengok terus. Okey, itu contoh. Ni budak ni buat, dia tak buat satu tau. Kalau akak search Optavic dia ada 3. Oh, banyaknya. Ada 3. Itu semua adalah orang yang sama. Satu Dia ada 4. Ada 4. Ya Allah, banyaknya dia. So itu adalah dia punya brand dia. Tapi dia tak jual brand Optavic, dia jual brand lain lah. Dia jual brand Ains nama dia. Okay. Right. So yang tu dalam tu akan cerita pasal paid review. Yang kedua adalah FB ads. Okay, paid review ni kena cari influencer lah. Itu dia punya intipati dia, kena cari influencer kalau paid review. Yang naikkan sale ni ke? Dua-dua. Oh, cari influencer. Okay, lepas tu yang kedua adalah Facebook ads. Facebook ads ni kita guna untuk iklan berbayar di FB dan juga IG. Maksudnya setting dekat Facebook tapi dia akan tunjukkan dekat Instagram juga. Itu dia punya style lah. Yang ini memang kena ada, yang ni akan kena belajar lah. Saya nak suggest satu course yang saya sendiri, saya join banyak course tapi yang ini saya rasa agak berbaloi dengan duit dan dia punya modul sangat berkesan. Okay. Saya share dekat nombor akak. Okay, marketing like a pro. Yang ni dia ada ajar Facebook ads, Facebook marketing dengan IG marketing. Itu dia punya dua benda tu dah ajar. Dan macam-macam support group dia semua. Akak nak belajar Facebook ads daripada A sampai Z, semua dah ajar. Dia personal ke dia masuk kelas dia? Tak ada, dia video. So akak boleh tengok anytime. Dia ada beratus video dalam tu. Tengok je. Tapi tengok yang business 2022 punya modul yang paling baru. Dia baru ada 5-6 video macam tu. So itu akak boleh tengok sebagai akak punya panduan untuk kira run iklan. Paling basic boleh guna dah itu. Harga dia tak mahal. Tapi sebab saya dah habis harganya
Tu betul-betul macam mana tak faham. Harga untuk masuk grup Facebook dia tu kelas, kira macam kelas lah, kelas video. 127 sahaja dia punya Murah lah. harga. Baloi. Saya tunjuk dia punya ni. Saya mana yang student saya nak belajar advance, saya bagi yang group ni je sebab terlalu lengkap apa yang dia ajar. Ni video-video yang ada. Kan dia ni betul terbayar kat dia ke macam mana tak faham. Bayar kat dia. Dia ada bagi link kat situ, akak bayar kat dia je tu. Nanti dia bagi tahu macam mana nak masuk. Ni pasal sales and closing. Ni ada live class. Ni guide 5 ni, modul bina bisnes online 2022. Ada 7 video dah sekarang. Subhanallah. Yang ni memang saya tak ada dapat apa-apa untung. Saya memang share sebab dia sangat bagus. Sebab di saat orang cakap iklan ni Facebook ads mahal ke apa ke, dia tak, dia memang bagi dia fundamental kuat, insya-Allah okey. Yang ni nampak dia bagi tahu. Ni apa yang saya cerita pasal pre-marketing tu, dia cerita detail dalam ni. Lepas tu cara nak edit gambar, video, apa nak kena, macam mana nak buat gambar dengan video yang menarik, semua ada dalam. Allah subhanallah. Lepas tu ini Instagram marketing. Instagram marketing. Semua ada kat sini. Nak setting dia. Ini wife dia. Dia orang lelaki bini memang usahawan, memang power lah. Dan sekarang ni saya tengah menuntut dengan dia punya tok guru dia pula. Tok guru dia, saya belajar nak buat bisnes. Dia ajar blueprint nak buat bisnes 7 angka yang sustain. So siapa guru dia? Ya Allah, ya tahu, subhanallah. Itu nama dia Pok Nick. Pok Nick pun power gila. So yang ini dia punya banyak lah. Dia ada ebook juga. Ini files dia, ebook semua ni. Kalau pasal 127 ni semua benda lah ni. Contohnya Instagram. Nak belajar pasal Instagram punya strategi. Ni ada berapa, 81 page. Pasal ni saja. Tengok. Tu. Yang saya bagi video Instagram tu, saya rasa maybe hanya sebahagian daripada yang ni. Yang ni memang paling ni lah. Paling lengkap sekali. Ni bini dia. Tapi kan Instagram kita kena private Kalau tadi saya private, sebab nanti kita nak tapis dua. Kita nak tapis supaya tak nak orang yang main-main, just nak tengok pesaing kita ke nak tengok produk kita. Yang kedua, kita tak nak insta shot yang follow kita. Kita nak orang yang betul-betul nak sahaja follow kita. So dari situ kita akan dapat follower yang berkualiti. Kalau macam Optavic tu, dia dah openkan, saya rasa sebab dia punya follower dah ramai, berapa puluh ribu dah tu. 40,000 ke? Gila. Berapa ribu? 42,000. So itu adalah kolam yang dah cukup besar untuk dia buat sales berkali-kali kat situ. Faham. So ini memang kelas yang saya suggest lah. Baik. Saya habis beribu dah, tapi yang ni paling menarik lah, paling berkesan lah so far. InsyaAllah. So far ini dia punya overview lah yang akak kena buat. Dan saya rasa IG tu akak kena meriahkan lagi apa semua. Slowly insyaAllah boleh capai. Takat 200 sebulan ni, 200 botol sebulan untuk permulaan ni senang sangat lah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah tu boleh. Okey. Kita kena yakin senang. Tapi kan kalau akak buat, contohnya kan akak nak buat IG tu kan. Contoh akak buat betul kan, akak suruh adik tengok kan akak punya tu okey ke, boleh tak? Boleh je, tak ada. Komen. Apa nama, kalau style yang saya course yang Instacara Pro tadi tu, yang saya tunjuk ni, style dia orang ni, dia kata once dah beli video
ataupun kelas dia ni. Ada 5,000 orang dalam ni. Okey. First sekali adalah jangan menjual apa-apa lagi. Tengok video, study, buat nota. Contohnya yang ni, strategi bisnes 2022 ni. Okay. Ini pre-marketing. Lepas tu ini buat gambar. Ini copywriting pun penting. Ini free course dia share je hari tu. Ni nak buat iklan ads ke WhatsApp. Dua video. Ini Facebook. Ini lebih detail lagi. So study semua ni, ambil masa. Jangan terburu-buru lepas buat satu terus nak run iklan. Jangan. Kalau tanya berapa lama yang sesuai untuk study video ni, akak bagi diri akak 2 minggu study. 1 hari 1 video ke. Baik. Tengok, buat nota, and then habis buat nota tu akak buat apa yang ni. Kalau tengok video pertama dia ni, yang ni, dia akan suruh buat 10 page tentang produk akak. Tulis 10 page. 10 page tentang produk akak, product knowledge. Luar dalam produk tu, tulis sebanyak mungkin. Banyak ada 10 page. Ya. Cuba. Tapi dia sampai tahap orang tanya kita boleh jawab tanpa perlu kalau akak adalah founder. So kalau leader nak tanya akak, apa akak punya preparation? So lepas ni apa yang akak kena buat kalau tanya saya adalah akak dah kena slowly untuk cari agent. Kalau tanya saya, first ni habis cuba jual 500 yang pertama. Lepas habis yang pertama, cuba cari supaya ada agent. Okey. Ada agent. Cari agent. Sebab bila cari agent, kalau akak letak KPI seorang jual 200 botol sebulan, sebulan akak dah boleh dapat berapa? 1,000 botol senang-senang. Permulaan saja akak fokus untuk menjual. Lepas tu akak fokus bina tim, jangan jual, fokus untuk naikkan bisnes. Bila akak sibuk menjual, akak tak ada masa untuk naikkan bisnes. Betul. Sebab betul ke pepatah macam ni? Kalau kita bekerja, kita susah untuk fikir, tapi kalau kita banyak berfikir, kita susah untuk bekerja. Jadi kita kena berfikir untuk berfikirlah macam tu. Maksudnya kan betul kan, kalau kita berfikir, kita susah untuk bekerja. Sebab kita banyak bekerja. Tapi kalau kita bekerja, kita tak boleh berfikir. Betul. Kita fokus kepada kerja kita tu, nak buat. Sebab tu, akak masih lagi bekerja kat Mutiara. Masih lagi kerja kat Mutiara. Dah hantar tender because bos tanya. So ada orang beritahu Kak Zee, beritahu ada one of my colleague beritahu dekat bos yang Kak Zee ada produk sendiri. Then kita 101. Baru je 101 minggu lepas. Kita 101 dengan minggu lepas. Dia tanya Kak Zee personally lah sebab dia mesti dengan bagi Tia ke? Tak, dengan Ashraf Khalid. Oh, okey. Ashraf Khalid. Jadi kita 101 macam ni. Sebab apa Kak Zee macam mana pun anggap dia macam adik jugalah. Sebab macam Syafiq kan, Kak Zee anggap macam adik tu kan. Jadi bila dia tanya, Kak Zee, betul ke you dah ada produk sendiri? Dan Kak Zee cakap dengan dia, betul. Sebab apa? Kenapa nak menipu? Sebab Kak Zee, yes betul. Sebab Kak Zee memang ada produk sendiri. Sebab apa? Kalau buat apa Kak Zee menipu? Sebab apa? Kita kena firm dengan apa yang kita nak buat. Kalau kita takut nak cakap tidak, kata menafikan dia, kita pun tak payah buat produk. Kak Zee kata macam tu. Sebab tak berani untuk mengaku yang kita ada produk. Sebab apa? Kak Zee tahu dia punya risiko adalah kita akan kena, memanglah sebenarnya bagi Kak Zee nak cakap tu personally bukanlah waktu sekarang. Tetapi orang dah bagi tahu kita awal, kan dah maksudnya dah beritahu dia awal. Jadi nampaklah tak profesionalnya. Cuma terpaksalah juga cakap it's no choice. Jadi sebab kita jaga usahawan, Kak Zee jaga usahawan. Jadi dia to be worried. Mestilah worried apa Kak Zee jaga usahawan kan. All the usahawan dia punya top 10 semua Kak Zee jaga contohnya kan. So, kita semua kenal kan. So dia takut akak sailang dia. Ya betul. Tetapi Kak Zee bukanlah orang yang akan sailang orang. Betul. Sebab Kak Zee macam ni, prinsip Kak Zee, kalau kita tak boleh nak suruh orang buat produk kita tanpa kita, macam you buatlah produk I, tinggalkan. No. Because Kak Zee percaya produk yang Kak Zee jual bekerja sekarang is very good. You teruskan apa yang you buat. Tapi kalau you nak guna sebagai pengguna, you dah dapat feedback dia, you teruskan. Sebab Kak Zee kata contohnya kalau muka you cantik,
bila you jual produk mutiara, orang kata tengok I punya dalam cantik, luaran cantik. Walaupun you tak mention, it's okay. Tapi manusia ni akan bermain dengan emosi. Dia akan cakap, taklah sebenarnya aku pakai produk ni. Faham tak? Jadi dalam arti kata, kita punya produk tu orang akan tahu juga. Yes, betul. So saya rasa tugas akak sekarang ni adalah untuk cuba kukuhkan branding, cuba memanglah for sure kita nak jual sebanyak mungkin, tapi saya rasa tugas utama founder adalah branding lah. Macam mana ni kan, kalau contoh nak kukuhkan branding, macam mana nak kukuhkan branding tu, maksudnya Kak Aziz kena ke depan ke atau macam mana? Okey, akak pilih apa? Nak ke depan ke tak nak ke depan? That's the problem ni. Tapi sebab apa kata kawan Kak Zee yang ada kilang, dia kata Zee, you kena ke depan. You kena ke depan untuk kenalkan diri you. Orang lebih confident. Sebab tu nak tahu pendapat adik. Rasanya macam mana? Belakang tabir je. Kalau saya untuk permulaan ni mungkinlah saya jenis orang yang suka duduk di belakang. Kalau saya lah. Sebab kalau saya biarkan brand tu ke depan, dan biar orang kena brand tu daripada kita kan? Yes. Macam mana nak buatkan brand tu? Itu yang Kak Zee rasa better brand tu yang orang lebih kenal daripada owner dia macam tu. Caranya adalah dengan marketing je lah. Contoh macam paid review tadi apa semua, biar kerap keluar dekat, katalah akak upah Insta famous ataupun page Insta page lawak ke apa ke, diorang ada ramai follower. So dekat situ kita kerap tunjulkan Mikaela Claire. Kalau tanya saya, akan datang lepas tahun ke, akak boleh rebrand ataupun pendekkan jadi satu perkataan je. Mikaela je lah. Mikaela ke, sebab dua ni dia agak panjang untuk orang sebut. Faham. Mikaela pun saja okey. Tapi saya rasa Mikaela macam dah ada orang. Macam ada orang pakai. Cek. Tadi macam ada perasan tadi. Mikaela. Tak ada. Bolehlah tu kalau Mikaela saja okey. So dari situ kita akan dapat kita banyak benda lagi boleh buat lah sebenarnya. Saya cerita sikit yang tadi tu yang saya suggest masuk kelas itu, video dia tu nama dia Daniel. Orang Penang. Daniel ni belajar dengan guru dia nama Pok Nick. Saya sekarang dalam grup dengan Pok Nick tu. Pok Nick ni dia adalah lelaki, orang tua. Tapi umur dia 52, 53 macam tu lah. Dia ada produk skincare. My God. So cuba bayangkan kalau dia yang tonjol ke depan, orang nak beli tak? Tak beli. Tak nak. So kalau tanya saya, tugas seorang founder, owner business adalah bina business, bukan terlibat dalam marketing. Betul. Sebab itulah. Sebab nanti akak akan jadi lagi penat. Betul. Sebab kalau boleh kan, macam tu kita tengok Tika Arifin kan. Founder dia kena ke depan ambil gambar dan sebagainya. Letih tau bagi Kak Aziz. Kita tak nak. Kita nak tukar. Kalau boleh kan Kak Aziz nak jadi orang yang buat strategi. Tapi gambar. Jadi ada orang yang ke depan. Jadi kan dia tak kenal kita. Tapi dia kenal brand kita. So ni barulah nak owner. So saya nak akak ada mindset macam tu. Mindset real business owner yang tugas naikkan business, buat passive income daripada business. Tidur pun duit masuk. Muka tak payah keluar, tak payah bangun-bangun penat. Bangun pagi-pagi nak kena pergi meeting sana. Meeting tetap kena meeting, tapi nak pergi masuk TV sana, keluar ambil gambar semua kan. So tak perlu semua tu.
So kalau tanya saya, Poknik tu dia ada, cuba akak search NKAR, NK-AR, NK dash AR. AR. Mm-mm. Telefon dah nak main dah, Allahu Akbar. Mhm. Ni Instagram ke? Sekejap, KAR. Sekejap. NKAR. NK and Kejap, saya cari kat mana ada produk dia. macam tu. NKAR tak ada keluar pun. Kejap. Tak ada. Sekejap. NKAR. Okay, akak Google. Ha? Ini, saya tunjuk jap. Dia ada website dia. Tidak. Okay. Satu lagi, Poknik ni dia adalah player e-commerce. So bila saya cakap player e-commerce ni, dia tak perlu jual dekat Shopee, dia tak perlu jual dekat Instagram ke, kat mana ke, tak perlu. Ini produk dia. Wah. Produk ni dia berkolaborasi dengan Dr. Siti ni, tak silap dia adalah R&D dekat ni UTM, yes, UTM. Dia adalah Poknik ni dia sebenarnya adalah co-founder dan dia macam share partner juga dalam produk ni. Ini lah Dr. Siti lah. Ni dia kedepankan Dr. Siti ni lah. Tapi bila marketing tak ada pun gambar Dr. Siti ni sangat. Ni produk dia. NK tu maksud nama Poknik tu lah, Nik Kamal. Oh. Ni semua produk dia. Ini satu ni produk dia, satu je produk dia. Ada skincare jugalah. Ini yang top. Age Reverse Cleanser, ni cleanser. Ni ada macam-macam. Akak boleh tengok kat sini combo macam mana nak buat. So akan datang akak boleh buat benda ni. Betul, faham. Combo ni. Faham. Okay, akak tak pernah tengok kan benda ni kan? Nah. Okay, cerita ke berapa sales dia sebulan? Dalam 1 million? Yes. 7 figure. Ni 7 figure produk. Tahu sebab apa, tengok dia punya ni. Bila kita banyak orang kata banyak choice of product, lepas tu kita buat set combo, dia ada banyak pilihan, jadi dia senang untuk pergi sales. Yes. Jadi avatar kita, consumer kita behavior, dia boleh buat choice. Dia boleh choice. Jadi sebab memandangkan Kak Z cuma ada satu produk, belum lagi ada berbagai produk cleanser dan sebagainya. Jadi kena perlu besarkan dari agent. How to agent, supaya agent tu akan mengembangkan, nanti kita ada duit dan kita buat produk yang baru untuk tak support kita punya. Sebab tak boleh bergantung kepada satu produk saja. Untuk betul. Ini apa cikgu tanya soalan, Kak Z kena jawab. Ni macam nak murid kena jawab soalan. Saya tahu. Tapi itulah. So inilah dia. So macam mana? Apa yang akak rasa akak nak buat sekarang lepas ni? So action plan-nya apa lepas ni akak nak buat? Okay, action plan yang tugas akak sekarang kena kukuhkan branding yang ikutkan tu. Tapi pertama sekali Kak Z akak kena masuk yang tadi tu. Bagi in RM127 tu. Tengok semua video, catat semua take note, semua nota dia. Sebab Kak Z ada juga buku-buku. Nice. Ada nota-nota yang belajar ni. Jadi dia tulis semua, lepas tu nanti kan Kak Z akan come back balik kepada Syafiq kan. Kak Z akan explain apa yang Kak Z belajar, dan terus buat dia punya tindakan adalah bagaimana nak buat benda tu. Secara real dia. Betul. So, kita tulis, kita tahu dah proses dah, macam ni sini benda. Tapi kalau kita tak baca, kita tengok je tak tulis, kita tak ingat. Betul. So
saya akak pun dah clear dah tu apa nak kena buat lepas ni. Saya rasa to be specific, dia lebih kepada pre-marketing tu tadi. Prepare pre-marketing sekali dengan konten apa semua. So dari situ barulah kita boleh akak boleh cantikkan IG, social media, page kena buat Facebook page kena buat, IG kena buat sebab akan datang orang akan search tau Mikaela Clan. Bila kalau tanya saya, bila orang search dekat Google, Facebook ni biasa akan keluarkan dulu. Tapi Facebook ni bila contoh kat sini saya share screen sekejap. Contoh. Adi nak tanya kan, ni kan sekarang ni, kalau sekarang ni akak ni kan tak berapa terlebih pandai untuk buat copywriting kan. Terlebih pandai. Jadi dia akan mengambil masa untuk buat copywriting tu. Pre-marketing ni ialah kita Kak Z kena buat, kita tahu apa feature, benefit, result dan testimoni. Lepas tu kena buat siapa avatar, lepas tu copywriting. Jadi copywriting ni pada avatar dengan benefit dia, buat copywriting, fokus kepada apa yang kita nak buat. Contohnya kita target pekerjaan doktor ataupun cikgu, lecturer, kita fokuskan pada lecturer, gambar dia semua tu. Betul. Kalau lepas tu, bila dah ada copywriting, kita masukkan poster ataupun video. Yes, kita buat poster ataupun video tu and then kita up dekat social media lah. Social media yang Facebook tu. Yes, Facebook, IG semua tu lah. Kalau contoh dua tu lah. Kalau contoh testimoni yang Kak Z dah ada ni, contohnya Kak share dekat Syafiq, boleh? Boleh. Kejap. Testimoni kejap. Kak Z bagi testimoni. Okay, testimoni. Forward all. Rama. Kejap sayang, Mama nak buat ni kejap, boleh ya? You pergi sekolah ke? Yang ni boleh je masukkan dekat social media, tak ada hal. Okay, boleh masuk tapi nak ada copywriting tak? Ada copywriting lagi better lah. Copywriting tu tak kisah panjang ke pendek ke apa ke, tapi kalau boleh ada copywriting. Sebabnya kalau dia berminat, katakanlah lepas dia tengok tu tiba-tiba dia berminat. So apa dia kena buat? Nanti dalam modul yang copywriting tu akan tengok video tu, dia akan tunjukkan cara structure copywriting tu apa yang kena ada. Salah satunya mesti ada CTA, call to action. Call to action tu kalau dia berminat dia nak kena buat apa? CTA, call to action. So kalau katakan dia berminat kan, dia berminat dan dia nak beli. So apa dia kena buat? Adakah dia kena tekan link WhatsApp ataupun dia kena pergi ke kedai online kita, contohnya Shopee. Tapi saya tak suka pergi ke Shopee sebab Shopee kadang-kadang dia akan ada persaingan daripada produk lain. Alamak. Kalau macam tu buat masa ni kan, Kak Z tak fokus di Shopee, boleh tak? Tak payah buat Shopee. Saya tak recommend Shopee. Okey, baik. Kita kena ikut mentor tak? Sebab apa? Potnik tu pun dia tak masuk Shopee sebab dia kata buat apa nak masuk Shopee. Orang masuk Shopee, mindset dia adalah nak buang harga. Kita tak nak buang harga, kita tak nak main harga macam tu. Orang masuk Shopee nak cari barang paling murah. Betul. Exactly. Jadi kan untuk yang kelas 127 tu, Kak Z kena tengok, akak kena tengok semua dulu modul kan? Yang tahun 2022 tu. 2022 betul. Semua buat take note, lepas tu baru akak beritahu adik lah nak buat apa kan? Lepas tu lagi dengan ni, satu lagi yang akak kena tengok yang Instagram tu. E-book pasal Instagram tu pun akak tengok juga, akak baca juga. So boleh follow kat situ. So akak dah ada 2, Facebook dengan IG dah settle. Sebab apa? Kenapa ada orang tanya relevan lagi ke berniaga dekat Facebook and IG? Saya cakap sangat relevan lagi sebab sangat ramai lagi orang yang masih gunakan
IG dan Facebook ni hari-hari. Okey, yang ni contoh Mikaela ni Mikaela Claire. Sekarang memang tak ada lagi akak punya tu. Tapi tengok yang first kali adalah Facebook. Betul juga. So kalau akak aktifkan Facebook page akak, Okay. selalu up and then run ads, orang like apa semua, dia akan naik kat sini Mikaela Claire ni. Exactly Mikaela Claire akan naik kat sini. Faham. Amin. Jadi ni akak kena sediakan semua bahan-bahan ni dulu. Lepas tu Kak Zee akan bagi dekat adik, tengok sama ada betul tak copywriting yang akak buat dan sebagainya. Kan? Konten tu baru akak boleh post. Sebab kadang-kadang kita post kadang-kadang tak kena. Mungkin akak post betul, adik kata kakak yang ni tak sesuai lah ayat dia ni, macam tu kena tukar. Macam tu. Sebab kita nak kena belajar dengan orang yang betul. Kalau tidak kan nanti macam Marba. Sebab macam yang tengok pada Mutiara ni, kan nak kata tak setuju dengan apa yang dia buat. Tapi Kak Zee rasa berserabut. Walau dia macam ni, sale dia turun naik. Okay, memang semua sale turun naik. Tetapi kan bila kita tak boleh nak sustain, contohnya kan, tak tahu kenapa orang dia buat, walaupun dia buat konten contohnya dekat Facebook ke dan sebagainya, sekarang kan engagement kita power cuma dekat kita punya usahawan tau. Faham? Kalau usahawan je. Kalau usahawan tak buat sales, habis. Okay, faham. Saya bagi satu contoh sekejap. Ni apa boleh jual-jual ni? Okay, ini adalah, ini nama dia ClickZen. Ini dia adalah dia ada marketplace, dia ada store juga. Cumanya saya nak tunjuk yang saya punya store ni dah mati. Saya baru WhatsApp dia punya owner suruh activatekan balik. Saya punya account free je. Saya suruh, sebab saya buat duit jugalah dengan sini. Cuma yang ni bukan kedai saya lah. Yang ni dia punya mall, dia punya utama. Dia ni tak famous sebab dia punya konsep adalah owner store yang bawa trafik masuk dalam kedai dia. Contohnya viasfood.clickzen.com ni, ni produk dia. So ini kalau katakan saya nak letakkan CTA saya adalah link kedai ni ataupun link produk tu. Contohlah kat promote petai jeruk petai jeruk ni. Kita just gunakan link ni je. Link kat atas ni, kita copy, kita boleh pendekkan semua. So kita letakkan link ni dekat copywriting. So orang akan pergi kat sini, dia boleh terus beli, add to cart semualah kat sini. So benda ni yang saya buat dan saya nak tunjuk pun tak. Saya tengok sekejap apa adik punya tu apa nama dia? Saya punya SLV shop. Apa SLV. Tak boleh buka tu. Tu saya tunjuk yang ni. So yang ni orang beli terus boleh pergi ke sini. Walaupun ada satu produk. Saya produk tak banyak pun. Saya ada dalam berapa je. Tak banyak sangat. Adik jual apa? Saya jual buku dan juga jual produk. Produk apa? Produk digital. Services? Sekejap saya tengok balik. Boleh buka tak dari sini. Manage store. You have no access. Tak boleh. Tak boleh. Dia dekat luar ni. Dia tak activate lagi. Saya jual produk digital macam kelas marketing saya. Lepas tu saya jual buku marketing. Buku copywriting semua saya jual. Harga memang keras. Tapi orang beli. Sebab saya ada target market saya. Keras contohnya berapa keras? Buku copywriting tu combo 2 buku dalam 297. Tapi orang belilah buku tu. Sebab kelebihan buku tu adalah saya tak buat marketing sangat pun. Saya just jual dekat usahawan dalam circle saya je. Kalau dia orang nak beli, dia roger saya. Buku tu sebab mudahnya ada formula dan juga dia bagi terus word-word yang boleh mempengaruhi emosi. Dia boleh guna untuk headline, boleh guna untuk sales, closing ke dan sebagainya. Itu yang dia
dia buatlah buku tu. Apa nama buku dia? Ni lah buku dia. Tunjuklah. Kita beli. Cara tulis iklan. Kalau tak silap saya. Ni buku ni. Ni buku ni. Jadi punya sendiri ni? Tak, ni saya jadi affiliate online je. Saya jualkan buku orang. Ni. Panduan copywriting. Pejam mata tulis iklan. Ini formula yang merah formula, yang belah kanan ni biru ni dia punya perkataan-perkataan yang nak guna. Selak terus ni lah. So far saya run juga apa nama macam so called marketing agency lah. Tapi saya dah lama tak run dah. Sebab saya tak sempat, tak ada masa nak urus. Cumanya bila tahun lepas saya ada banyak masa, so saya gunakan buku ni untuk saya run iklan untuk klien saya. Alhamdulillah ada hasil lah, banyak hasil jugalah tahun lepas. Alhamdulillah. Paling besar saya run untuk satu kementerian tahun lepas. Itu projek paling besar lah. Amazing. So sekali tu je yang dapat, lepas tu tak dapat dah. Kita pernah buat benda tu, jadi kita dah ada punya profile. So itulah, ni buku yang saya jual. So saya tak ni sebab saya gunakan ni sebab dia ada order system apa semua. So kalau ada owner dia ni. ClickZen ni dia punya, bukan ke ClickZen ni owner dia Zul? Macam mana akak kenal? La ilaha illallah Rasulullah. Saya tengah main dengan dia ni. Yelah tu. Uncle Jamal. Saya do WhatsApp Zul lah ni, suruh dia aktifkan kedai saya balik. Saya dengan dia since 2012. Saya kenal dia. Oh my god. Kenal dia macam mana? Sebab bila tengok ClickZen ni, tu dekat ClickZen tu. Tak balik ClickZen tu. Bila tengok produk dia yang pertama yang atas sekali tu, tadi kan yang gambar, cerita lagi sekali, ada gambar yang atas tadi yang macam paket-paket tu. Yang ni? Yang ni isi apa? Anti Mahanum punya. Anti Mahanum punya. Kak Mahanum punya. Kalau kat Mahanum lah, tak punya anti Okey. Saya kadang sikit juga rumah dia orang dekat Country Heights. Country Heights tu. Akak kenal dia macam mana? Kita kenal dia dekat sebab kita ada sebab apa? Sebenarnya ClickZen ni dia nak ada dia bawa, dia ada nak buat satu platform untuk usahawan. Dia nak buatlah ada satu NGO, dan Kak Zee ada one NGO yang buat tu. Jadi kita ada meeting buat dan sebenarnya Abang Zul tu semua kita kenal lah. Dia memang rapat lah, baik. So dia kata, Kak Zee cakap apa? Kak Zee kenal Syafiq tu, dia kata Syafiq mana? Kak Zee kata Abang Zul, Kak Zee dia kata, itu kenal dia kan, macam mana kau kenal dia? So, dia kecil, subhanallah. Oh, dia dah tahulah saya kenal akak juga. Tahu dia kenal, dia tahu. Jadi sebab apa? Cik Jamal tu is power tau, memang power. Dia kan memang power dalam, kalau dia nak buat programmer, is very very, kata banyak knowledge lah. Ni yang so far lah. Ni katalog saya, apa semua, item list. Ni produk-produk saya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 je produk saya. Tak banyak pun. Tapi ada sale tak? Dapat ada sale tak? Adalah sikit lah, tak banyak. Saya pernah fikir nak masuk dalam nak tanya Abang, apa boleh masuk produk kat sini, tapi tak adalah lagi nak tercakap dengan dia. Sebab insya-Allah kita ada jumpa dia, insya-Allah kalau tu hari Ahad, tak tahulah hari Ahad ni dia datang ke tidak, tak tahulah. NGO apa tu? DPUKM. Oh, DPUKM, Datuk Abu Hassan. Yes. Saya dah pergi dah office dia dekat Setapak. Ya, dengan Datin Sinola. Akak dia usaha kepada Oh, patutlah. Yang ni senang ni sebab saya ada order ni. Lepas tu kalau produk akak pula, dia dah siap dengan airway bill tu. Just tepek je dekat akak punya packaging. Lepas tu dah boleh terus post. Dah settle. So
ini satu cara untuk inilah, untuk mudahkan urusan order apa semua. Betul, faham. So contohnya kat sini kan, sebab yang satu lagi sebab dekat sini dia boleh uruskan stok. Contohnya kat sini stok ni ada berapa lagi tinggal, semua kita boleh set. So bila dah ada balance tinggal berapa tu semua, lagi senang untuk kita limited. Contohnya kat sini ada berapa, 500. So kita dah boleh tengok kat sini lah yang real ni tinggal berapa kan. Faham. Je. Dia dah kenal, senang lah. Dia ni kecil je, tapi kat mana buat gitu, tapi dia dah sampai ke, dia nak bawa, dah masuk ke belum dia pergi sampai Zimbabwe tu? Itu saya tak sure. Yelah, sebab dia bawa sampai ke Zimbabwe kat sini. So lepas ni saya ada satu projek lagi dengan diorang. Saya nak buat untuk dropship punya program, tapi gunakan produk-produk daripada vendor-vendor dekat ClickZen ni. Tak boleh tahu, itulah projek ni tak jadi dengan DPKM tu lagi. Projek dia kalau buat dengan Syafiq mesti insya-Allah jadilah tu, insya-Allah. Tapi dia tak ada pula mention dengan DPKM. Sebab apa DPKM Sebab dia nak buat sendiri, tapi DPKM katanya nak beli sistem tu kan? Yes, tapi tak tahu buat lagi. Betul, tak jalan. Tergantung, tak tahu apa jadi. Dah lama dia diam. Ni alamak. Salah. Cuba. Mana dia ada kek buah sebelum ni. Kek buah ke benda dah. Kek kukus. Macam Kia. Kek kukus macam Kia. Ni Rasa macam tahu kek ni. Kenapa ni? Suspended. Tak boleh tak? Dia dah tutup tu. Sebab saya nak tunjukkan agent tu lah. Kalau agent tu sebab dalam ni dia support sistem dropship kan. So bila ada dropship tak perlulah ni lagi. Ni saya punya contoh lah. Saya punya saya ada buka saya punya agent juga dulu. Ni agent saya punya kedai. Cuma time ni saya buka ni je. Sebab time tu planning saya, yang ni planning tahun lepas tak jadi sebab dah ni, orang dah boleh merentas. Saya nak buat kelas marketing, WhatsApp marketing ni yang lebih besar. So saya ada lebih kurang 34 agent bawah saya yang dah ready untuk promote kan. Tapi bila time tu sebab jadual saya dah penuh time tu tahun lepas, so dah tak jadi nak buat. Cumanya kalau jadi tu sebab tahun lepas saya dapat 160 peserta. Kalau saya target seorang 10 bawa, saya dah ada 300. Gila. Cuma itu Tuhan tak izin lagi nak jadi tahun lepas. Tak apa, kadang-kadang kita tak tahu bila masa yang sesuai untuk kita. Tapi Allah akan bagi masa yang sesuai. Contohnya macam cakap lah kawan, kalau nak buat kan 2 tahun depan dah nak buat dah. Tapi sampai lah ni tak buat. Barulah sekarang ni Allah bagi approval. Lepas dah pergi kelas, dah pergi belajar 2 tahun dekat Muti tu. Barulah kita melalui tahap untuk dapat 100. Itu pun Allah bagi dengan rasa bersyukur sangat-sangat. Dan ni contoh macam ni kan, Kakak boleh tengok lah ranking dia macam mana apa semua. Senang sangat lah yang ni. Yang izin ni. So yang ni saya bagi komisen RM5 satu customer. Kalau lebih 10 orang, saya bagi RM10. Wah. Tu. Tapi dunia ni kecil. Kak Zee kata memang dunia kecil tau. Cik Jamal tu, tapi Kak Zee bagi Kak Zee kan, Cik Jamal tu is very impressed. Maksudnya orang yang patut kita kenal. Patut kita sebab ilmu. Lepas tu kan ditunjuk Kak Zee. Zee ni tak ni banyak saya ajar ni. Cik dia tak terajar lagi ni. Ilmu dia banyak lah ilmu dia. Saya nak tunjuk jap dekat Mazul. Okay, ambil gambar. Dia kata. Sekejap
Sekejap sekali lagi. Okey. Entah kat dia, cakap dia zikir salam. Allah subhanallah, tu dia kata kau buat apa? Tidak lagi. Aduh. Itulah dia. Dia akan belajar tengok dulu, kukuhkan brand ni. Buat dulu ikut yang apa Syafiq cakap dengan akak, ajar adik suruh akak buat dulu. Buat dulu feature, product knowledge ni dulu, ingredient dia, benefit dia, result. Siapa yang buat poster produk akak ni? Adik akak. Okey. Okey tak okey? Okey je, nanti bagi jugalah kat saya. Nanti saya nak try promote juga. Boleh. Sangat kan Syafiq, tapi dia punya produk ni it's very good. Sebab apa kan, nanti akak share testimoni mak akak for 1 month plus macam tu. Dia panggil melisma. Kata tak dia rasakan kadang-kadang dia macam kemis dah berada. Sebab kita kena tahu kan. Jadi produk dia daripada daun pegaga, lebih banyak daun pegaga, tapi daun pegaga is very good sebab apa, dia boleh menghasilkan kolagen dengan sendiri ni lah. Sebab tu kulit kita boleh anjal, hilang kedutan. Kalau apa ringka-ringka ni kita boleh hilang. Lepas tu kalau contoh jeragat, melisma, dia akan ada bertindak balas. Dia boleh mengurangkan dan boleh mencantikkan, lama-lama hilang. Sebab apa bagi slogan produk Kak Z, okey tak? Kecantikan adalah amanah. Itu boleh letak tagline dekat Instagram tu. Dia punya bila once Kak Z baru-baru lepas Kak Z sakit, Kak Z jumpa doktor. Doktor tu Dr. Wan yang Kak Z kenal lah. Lepas tu Kak Z dia kata, Azia, sebab dia panggil Azia, lepas nama Azia, dia kata Azia buat apa tu? Azia buat produk ni. Lepas tu kita explain kat dia. Lepas tu kan dia kata apa? Once Kak Z cakap apa kecantikan untuk ada mana dan kenapa Kak Z explain kat dia, doktor. Bagi kita selalu minta kekayaan, kita minta kesihatan, kita minta semualah, tapi kita tak pernah minta kecantikan. Because kita rasa kecantikan tu adalah nombor last sekali. Kalau tak cantik pun tak apa. Yang penting tu no. Bagi Kak Z, kecantikan tu kalau kita bagi Kak Z sebab apa? Once Kak Z tengok arwah bapa Kak Z meninggal last year, kan? Muka kena cantik, subhanallah. Muka kena bersih, cantik. Sebab apa bagi Kak Z, kita kembali kepada Allah dalam keadaan cantik. Sebab waktu kita lahir pun kita cantik. Tak ada buruk. Jadi kan dia rasa cantik. Jadi kan why not kita satu tanam dalam diri kita. Kita menjaga amanah yang Allah bagi. Kita kembali kepada dia pun dalam keadaan cantik. Sebab apa contohnya kalau solat, kita solat menghadap Allah pun nak biar wangi, bersih. Kan? Why? Kenapa kita tak menghargai yang Allah bagi nanti di akhirat? Nanti contohnya kan, mulut kita tertutup rapat memang tak dijawab. Mulut kita tak berjawab. Tangan kita akan jawab. Kulit kita akan jawab. Rambut kita akan menjawab. Dia tak pakai tudung. Ya betul, tak jaga muka dia. Dia abaikan aku. Sebab apa rasa macam itu adalah tanggungjawab yang paling last sekali. Tetapi sesungguhnya kalau kita buat solat duha, kalau kita baca meaning dia pun, ya Allah sesungguhnya duha itu duhamu, kecantikan dia kecantikan. Keindahannya keindahanmu. Di situ pernah digambarkan bagaimana untuk menjaga kecantikan tu sebenarnya. Tapi kita tak pernah alert. Maksudkan doktor tu cakap apa? Azia, saya tak terfikir apa yang Azia fikirkan. Sebab dia cakap dengan suami Kak Z, tajuk kecantikan itu adalah amanah. Dia pun yang apa amanah pula yang? Tak tahu beza kan. Tapi for Kak Z, it's a deep untuk Kak Z. Sebab apa Kak Z rasa Kak Z nak biar semua orang cantik. Kekal cantik bagaimana tu orang yakin. Bila contohnya bila diorang tengok muka diorang sendiri. Bayangkan umur 68 tahun pun nak hilang jeragat, nak hilangkan melisma tu. Betul. Bayangkan orang 66 tahun dah bongkok ni. Kak Z jumpa dekat Taiping kan. Kak Z pergi rumah one of the adik Kak Z punya friends. Mak dia dah bongkok tapi dah 66 tahun. Kak Z kata, ya acik pun nak pakai boleh tak? Nak hilangkan dia. Bayangkan 66 tahun pun nak kekal cantik. Sebab wanita suka kekal cantik kan. Tak kira lelaki pun. Lelaki pun lah tak hilang, tak payah cakap lah. Yang usahawan kalau Cik Jamal ni kalau bertahu pun Cik Jamal pun nak cantik. Nanti Cik Jamal kata, Zee, dia tahu Kak Cik Mahanum kau ni. Dok pandan banyak. Dok pandan banyak Cik apa? Kan? Kalau datang dia dekat tu mesti bawa daun pandan. Jadi bagi Kak Z, apa yang Kak Z nak tekan kat sini ialah seluruh umat manusia dan muka bumi ini harus kekal cantik. Betul.
Sebab apa? Tak kira lah. Tak kira bagaimana. Sebab apa? Dia punya asas adalah diri kita yang bawa. Sebab apa? Penjagaan pemakanan tak betul. Tidur tak cukup. Kita minum air pun tak cukup. Kita tak jaga apa yang kita nak patut jaga. Jadi sebenarnya penting sangat kecantikan ni untuk seseorang. Bila once contohlah kita cantik, tapi kita kena juga cantik tu datang daripada diri kita sendiri. Kita jauh daripada maksiat dan sebagainya, kita nak kekal cantik kembali kepada Allah dalam keadaan cantik, apa orang kata emosi cantik, attitude cantik dan sebagainya. Itulah Kak Zee punya Kak Zee punya moto ialah duit. Bila orang tanya kenapa Kak Zee punya moto ialah duit? Sebab bagi Kak Zee, duit itu adalah doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Bila orang kau ni gila duit ke Zee? No, I'm not gila duit, tapi memang I nak duit. I akan sentiasa formula orang tak faham tafsir duit tu ialah diorang ingat duit lah. Sebab apa Kak Zee pernah cakap dengan one of the usahawan, Zee kalau kau fikir duit Zee, aku tak ada tolong kau. Lepas tu kenapa pula tak tolong? Zee kata kan, duit tu penting. Zee kata dalam satu bisnes Zee kena pentingkan duit tu. Lepas tu dia kata, betul tak kan? Kalau kita tahu logiknya, kalau kita bekerja pun, kenapa kita bekerja? Because of duit. Kita tipu kalau kata dia kerja tak nak lah, tak adalah. No, because you punya attention nak duit. Bila once you ada duit, you boleh lakukan apa saja. You boleh bantu orang, you boleh bina keluarga you lebih baik, kehidupan you lebih baik. Jadi duit tu Kak Zee explanasi kan, bila Kak Zee explain kat dia, lah Zee, ingatkan kau nak duit tu. Okay, teruskan. Saya setuju tu Zee. Sebab apa? Duit itu doa, kan, usaha, ikhtiar dan tawakal. Jadi bagi Kak Zee, duit tu sangat penting. Sangat penting. Yes. Walaupun orang fikir bila orang kata tak apa duit, no. Duit sebab bagi Kak Zee, orang Islam kena kaya. Sangat wajib. Yes, wajib kaya sebab Nabi Muhammad SAW pun kaya. Betul. Nanti untuk Kak Zee nak start dengan dropship ke nak start dengan agent? Okey. Sekarang ni kan Kak Zee dah ada 2 agent. Dia dah beli 15 botol setiap satu. Cuma kan ada satu Telegram yang akan fokus. Contohnya Kak Zee dah buat konten, Kak Zee kena share kat diorang supaya diorang boleh upload dekat diorang punya social media. Cuma tu belum buat lagi sebab apa? Kak Zee ni bekerja, bila bekerja tak boleh tak fokus. Sebab kita kena kerja kan, jadi tak boleh nak berfikir untuk macam mana nak buat tu. Jadi sekarang ni proses untuk berhenti, walaupun sebenarnya kalau duit dalam akaun tu berjuta tak apalah kan. Dalam akaun pun bernafas tapi tak apa, Kak Zee rasa macam duit dalam Kak Zee tu dah ada berjuta dalam tu, walaupun sebenarnya tak adalah berjuta lagi sekarang ni kan, tapi rasa macam duit tu berjuta. Sebab once kita thinking, once kita thought apa yang kita fikir, itu yang Allah akan bagi. Sebab orang kata betul ke Kak Zee, once sebab apa? Bagi Kak Zee, kita punya pemikiran ada 2, satu pola yang separa sedar, yang tak sedar. Separa sedar ni kalau kita janakan dia, kita bangkitkan dia akan jadi orang yang sangat, contohlah senang simple. Kalau Kak Zee tengok dekat, kalau Kak Zee punya tu logo ialah Mercedes tu C300. Kalau tengok dekat WhatsApp Kak Zee, C300. Because once kita imagine benda tu, kan setiap kali kalau dia lalu dekat mana-mana pun highway, Kak Zee akan nampak C300 tu. Betul. Itu adalah mindset separa sedar kita tau. Walaupun Kak Zee tak pandai lah, tapi Kak Zee rasa itu adalah mindset kita. Dan once kita rasa duit kita dalam bank kita berjuta, Allah akan bagi benda tu lambat atau cepat kalau kita berusaha. Apa nama Cik Zulkin salam. Abang Zulkin salam. Salam. Tadi kita jumpa dia lah. Serius lah, nanti kita jumpa dia lah. Kita jumpa sama-sama lah insyaAllah. Lepas tu dia terkejut. Dia tanya apalah gitu. Okay. So ada apa lagi? Jadi maknanya sekarang ni akak punya tugas, akak akan buat kukuhkan branding tu. Akak akan buat yang apa ni, customer avatar ni. Lepas tu target tu semua tu, dan tu kan Kak Zee akan tulis pekerjaan berapa, apa yang Kak Zee nak target. Lepas tu Kak Zee akan, tapi kena
Betul lah yang set up tu sebab apa Kak Zee tak apa-apa pandai buat copywriting. Tu lebih pandai lah buat copywriting. Tak apa. Nanti dalam tu boleh belajar tu. Sekejap je buat copywriting ni. Cuma copywriting ni dia macam matematik. Nak kena selalu practice. Tu Boleh je. faham? Doakanlah kan macam ni lah. Cecah 40 tahun. Bagi Kak Zee, cecah 40 tahun kita kena bekerja dengan orang yang 20 tahun. Bila umur 40 tahun, kita tak boleh dah berfikir untuk yang 20 tahun tu. Jadi kena bekerja dengan 20 tahun dan doakanlah Kak Zee kan ada pekerja yang 20 tahun yang akan buat benda semua ni. InsyaAllah. Kak Zee akan fikir tapi Kak Zee akan fikir untuk bagaimana nak buat bisnes. Bukannya untuk fikir nak buat marketing, nak buat apa poster. Sebab terus terang kan bila Kak Zee buat poster sendiri, poster nak buat copywriting sendiri, rasa macam tak boleh benda lain tak boleh fikir. Betul. Cari duit, cari sales banyak untuk kita hire orang yang boleh buat. Ya betul, itulah tujuan akak sekarang ni. Itulah sebab apa, once kita ada duit, kita boleh hire dia untuk kerja, jadi kita boleh berkembang. Jadi kita ada sale kita sendiri. Sebab apa, sebab Kak kan kerja dekat Mutiara. Kak Zee nampak daripada di bawah sampai lah sekarang ni, formula dia lah, kita kena berkongsi rezeki dengan orang lain. Betul. Sebab kita tak boleh buat semua. Kita tak boleh jadi Rashid dan Rashidah. Kita kena kalau kita jadi Rashid dan Rashidah, kita buat semua pening. Tapi kalau kita contohnya Kak Zee terlampau pandai dengan copywriting, tapi kalau contoh kita hire orang yang memang bijak gila pandai buat copywriting, lagi senang. Betul. Cuma cakap, okey tolong ni akak nak macam ni, macam ni boleh. Okey sekejap je. Jadi dah boleh post dah. Ini dah lagi nak kena baca, tengok, macam mana fikir. Pening. Tapi memandangkan bila tak ada kewangan yang besar, Kak Zee terpaksa berkorban dulu. Itu je. Tolong doakan. Tapi kan Kak Zee rasa adik Syafiq macam one of my mentor. Kak Zee sebab tu kata macam ni tak rasa segan. Tak rasa segan untuk bertanya kan. Kalau contoh nak kena bayar tu sikit-sikit tu boleh lah kan. Contohnya kan. Sebab bagi Kak Zee kan macam mana Kak Zee jaga usahawan Kak Zee. Setiap dia share, Kak Zee punya matlamat ialah untuk saham akhirat. Sebab bagi Kak Zee, dunia ni kita tidur, dunia ni hanya sekejap saja. Tapi kalau dia meninggal, kita akan duduk beratus-ratus kat dalam kubur tu. Sebab menunggu akhirat kan lama kan. Jadi beratus-ratus tahun, jadi kan apa yang membawa kita adalah ilmu. Ilmu yang kita cuba. Kalau orang tu berjaya, sampailah ke 7 keturunan, 8 keturunan dia berjaya, selagi itulah pahala kita dapat dan selagi itulah tamat syurga kita berbunga-bunga. Bertahun-tahun. Sebab kita dah meninggal, kita tak boleh buat amalan dah. Betul. Kalau nak tunggu contohnya kalau ada rezeki anak yang soleh, alhamdulillah. Kalau contohnya anak tu terluar lebih solehahnya, memang tak dapat apa-apa. Jadi dengan cara ilmu contoh Syafiq bagi kat Kak Zee, contoh Kak Zee berjaya dah buatnya dan Kak Zee senang, anak Kak Zee semua senang, still kekal sampai 7-8 keturunan yang selanjutnya. Itulah rezeki kita. Walaupun sebenarnya orang nampak benda tu kecil, tak nampak macam betul ke macam tu, tak nampak dia punya konsep. Sebab apa? Orang fikir duit. Tapi orang tak fikir akhirat tu. Sebab kita duduk beratus-ratus tahun nanti di dalam kubur tu. Nak tunggu alam mahsyar nanti, dipanggil nanti. Deep sangat tau Kak Zee, tu deep sangat, tu deep. sedih pun ada sebab apa kadang-kadang kita mungkin Allah kata setiap perjalanan hidup kita bertemu dengan orang yang betul. Sebab macam ni, bagi Kak Zee tu pertemuan dengan adik Syafiq kan. Allah gerakkan hati tu sebab bagi Kak Zee setiap pertemuan bukan kebetulan, tapi telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar dengan dia. InsyaAllah. Kak Zee doakan semoga kan Allah kita sentiasa kena berdoakan orang lain. Jadi Kak Zee doakan Syafiq berjaya jadi kawan. Amin. Doakan Kak Zee juga berjaya dan menjadi jutawan. Sebab once kita berjaya jadi jutawan, Kak Zee percaya Syafiq, kita ni semua pemurah. Kita bukannya orang yang kedekut ilmu, bukan orang yang macam tu. Kita akan bagi lebih daripada yang sepatutnya. Betul. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Supaya kita kekal, minta doa kekal dan sebagainya. Cuma kalau untuk yang ke depan tu kan, Kak Zee tak tahu nak guna gambar siapa. Adik ke siapa-siapa ke, ambil gambar dulu, tak ada hal. Shoot. Itu untuk permulaan ni tak perlu fikir untuk model semua. Tak payah.
Just buat poster gambar produk dengan tu pun dah cukup. Boleh? Nanti bila dah ada lebih sikit, katakan 50 so dah ada satu cash reserve yang agak besar, Adik tengok yang tu kan adik Kak Zee buat poster tu. baru masuk kepada photoshoot dengan model semua. Tapi tu buat poster tu untuk Kak Zee WhatsApp. Kak Zee rasa Kak Zee tak perlu post tu, betul tak? Because Yang mana? WhatsApp yang mana? Kak Zee pun hantar gambar terbaru, poster adik Kak Zee buat dekat WhatsApp. Yang ni gambar Kak Zee kan? Tapi kan Kak Zee rasa tak sesuai tak gambar Kak Zee. Sebab Kak Zee nanti orang tahu Kak Zee tau. I don't want people know about. Tapi Kak Zee nak jadi faham tak? Faham. So kalau tak ni tak payah up. Kalau dia tukar gambar dia kan? Tukar pun boleh. Tukar gambar dia jadi orang lain, tapi sebenarnya biarlah orang lain ke tengah. Tapi Kak Zee nak jadi orang belakang. Jadi macam ni banyak duit tapi tak perlulah susah-susah ke depan nak ambil gambar. Ya, betul. Lagi satu, yang kilang yang Kak Zee kawan Kak Zee kilang ni, dia cakap dengan Kak Zee, Zee, keluar di 500 ni, kita nak keluar kepada Selamat Pagi Malaysia. Dia nak keluarkan? Maksudnya dia nak suruh akak ke depan lah. Suruh akak Zee ke depan keluar ke Selamat Pagi Malaysia. Kena bayarlah, ada amount dia lah. Dia kata dalam 1,500 and kita boleh keluar dekat TV. Selamat Pagi Malaysia. What do you think about it? Okay. Satu je saya nak bagi tahu. What is your customer avatar or target audience impression bila kita keluar dekat TV? Satu. Yang kedua, kita keluar dekat Selamat Pagi Malaysia. Apa? Pagi Malaysia, selalunya Selamat Pagi Malaysia orang-orang tua yang akan tengok. Dan orang tua, Kak Zee tahu avatar Kak Zee orang tua is sangat high demand. Sebab apa? Muka diorang tak cantik, diorang banyak buka jeraga dan sebagainya. Diorang nak kekal cantik juga. Cuma sekarang tak tahu sama ada platform tu sesuai lagi atau tidak tu je. Betul. Sekarang ni founder banyak pergi ke mana? Kalau TV, dia banyak pergi ke TV3. TV3 dan juga Wow Shop. Tapi Wow Shop game dia lain. Betul. Mutiara nak masuk Wow Shop sekarang ni. Try buat. Bukan tak boleh, tapi game dia lain sikit lah. Agak penat sikit lah. And risky. Tak mau dulu. Sebab apa? Belum kenal lagi. Baru nak naik. Jadi kita simple yang mudah orang kenal je. Okay. Alright. Jadi, Kak Zee bayar dulu lah. Cari duit dulu untuk bayar tu dulu. 127. Lepas tu everything nota. Lepas tu akan come back balik pada adik. Boleh? Yep, boleh. Okay, nanti akan buat. Tak ada hal. Boleh tak kalau nak buat satu grup, kita dua je dengan adik Kak nanti Kak post. Boleh letak situ kalau kita konten. Boleh, tak ada hal. Okay. Nanti Kak Zee akan buat satu kerja lah. Dia akan invite dia juga. Kalau diorang ada contohnya dapat poster dan sebagainya, copywriting boleh letak dalam tu, tengoklah analisis okey ke tak okey macam tu. Sebab semoga Allah pemudahkanlah Kak Zee. Sebab Kak Zee ni masih bekerja kan. Bila bekerja sekarang ni, semalam bos dah cakap dah. Belum lagi hantar surat tender ni. Bos cakap apa, bos wanita cakap apa, Puan Tia, dia kata Kak Zee akan berhenti. Tapi belum hantar lagi tau. Kak Zee akan berhenti. Jadi kita dalam hati kan, ya Allah sabarlah. Sebab Kak Zee faham. Diorang memang nak suruh keluar cepat ke? Yes. Sebab bayangkanlah Syafiq, Kak Zee ada database. Berapa database? 35,000 database. Jadi dia rasa Kak Zee macam ni. Walaupun dia founder, dia tak tahu, dia tak ada engagement yang power dengan semua usahawan. Sebab latar belakang adalah Kak Zee yang akan engage dengan orang macam mana nak buat macam mana. Dia hanya tahu yang atas-atas je, MMRT. Multi-Millionaire Round Table tu je. Dalam 10 orang macam tu. Yang Kak Zee. Jadi Kak Zee faham situasi kalau sebagai seorang founder, dia lebih worried lah. Insecure. Bila kita ada buat produk sendiri dan kita duduk kat situ, takut mempengaruhi semua sales usahawan dia. Maksudnya tarik dia punya usahawan lah. Dan Kak Zee bersangka baik dengan dia dan Kak Zee memahami apa yang dia rasa. Jadi Kak Zee try to be
be neutral je macam tu. Jadi macam orang biasa je, macam okey lah. Walaupun sebenarnya nak cakap kan, kecil hati, sedih sebab apa belum lagi 2 bulan lagi tak tahu nak buat apa kalau contoh handphone tak ada. Sebab kita kan dengan handphone kan, dengan usahawan kan, jadi bila tak ada handphone macam aku datang kerja ni tak ada, faham tak? Faham? Sebab kita tak ada usahawan kita, be honest, Kak Haji memang sayang usahawan Kak Haji. Kak Haji memang sebab kita dah tahu dah apa itu. Sebab apa? Aim diorang usahawan dah untuk janda pendapatan. Nak bantu keluarga. Once kita tahu tu, kita tahu niat kita, sebenarnya kita tak pandang duit pun. Kalau nak ikutkan macam sekarang Kak Haji buat kan, kadang-kadang kan tak terfikir pasal duit tu dulu tau. Kak Haji fikir macam mana nak bagi cantik orang je, tahu tak? Tapi bila fikir, bila orang tanya, bila kita tengok, bila suami kata kan, sayang dah jual 50 dah. Sebab kita kira kan, kita kira stok dah 50 dah macam tu. Tanpa kita sedar. Betul. Cuma nak support yang ejen-ejen tu lah. Ejen-ejen tu nak perlukan support daripada Kak Zee tu lah, tahu macam mana nak buat tu, tak tahu tu. Daripada segi tu tak tahu. Nanti insyaAllah minta lah adik guide lah macam mana nak kesian kat ejen Kak Zee macam tu, faham tak? Kalau diorang tak terjual, Kak Zee risau. Faham? Sebab apa produk in hand kan, jadi kalau boleh seminggu dah habis dah. Kalau boleh 1 hari dah habis dah dengan 15 tu. Sebab bagi Kak Zee 15 unit boleh habis dalam masa 3 hari je. Betul. Kalau betul powernya IG, sharing, buat live. Saya tanya, betul ke live kalau kat Facebook, kalau kita buatkan secara konsisten, kita boleh close sale berjuta? Boleh. Boleh. Serius lah? Betul. Oh my god. Cumanya kena ada strategi tu. Saya boleh share strategi. Sebab kita boleh buat macam workshop semua tu lah. Allahuakbar. Tapi jangan dulu, tak apa. Keep dulu. Bagi Kak Haji settle dulu ni, sebab apa kita tak boleh tamak. Kak Haji kata kita belajar step dulu. Sebab apa yang ini pun belum tentu lagi, belum lagi berjaya lagi untuk buat. Kak Haji, better Kak Haji buat dulu. Boleh? Terima kasih. Tapi kan nak cakap lagi satu, jangan beritahu Abang Lina atau Kak Haji hubungi Syafiq. Tak ada, insyaAllah. Sebab Kak Haji sedih sebab apa, dia buang Kak Haji. Blog Kak Haji, semua blog dia buang kita. Contohnya Kak Haji sebelum last kali kan, Kak Haji kata jomlah Kak Haji belanja dia kan. Hari Isnin lah Kak Haji kata Kak Haji belanja, dia ambil dia kan. Contohnya dekat mana jumpa. Kak Haji call dia banyak kali. After dia rupa-rupa dia dah blog, everything dah blog. Tak apalah kan, Allah kata di satu persahabatan tu Allah bagi. Kalau dia terbaik, mungkin ada lebih baik daripada tu. Tapi kita tetap doakan dia yang terbaik. Sebab dia masih lagi buat sale, jaga yang koperasi tu lagi. InsyaAllah kita doa baik lah. Ya Allah. Tapi kan Abang Zul tu bagus. Betul. Saya dengan dia lama dah. Kita orang pernah buat pertandingan perniagaan online. Nanti nak buat Kak Haji nak join. Kak Haji nak join tu. Tak kisahlah Klizen ke apa ke, nanti Kak Haji join insyaAllah. Tapi Cik Jamal power. Kak Haji cakap tu serang. Power. Kak Haji pernah tengok slide yang dia buat untuk yang tu kan. Dia buat daripada detailnya kan. Cik Jamal memang power. Adik belajarlah dengan dia. Syafiq belajarlah, tuntutlah ilmu dengan dia. Sebab Kak Haji tak boleh tuntut ilmu dengan dia sebab Kak Haji rasa terlalu banyak tinggi. Tapi kalau simple-simple macam ni kan boleh. Kak Haji doakan kau kaya jutawan lah kita, amin. Amin. Ada apa-apa lagi tak nak cakap Kak Haji? Kak Haji pun tak tahu nak cakap apa dah. Saya okey dah. Tak ada apa. Doakan Kak Haji tau, Kak Haji belajar. Kak Haji akan tu akan buat tu. InsyaAllah. Kak Haji siap. Itu dah. Alright. Nanti apa kita Roger dalam grup ke apa ke? Boleh. Nanti apa-apa Kak Haji akan pakai telefon dia sebab senang. Sebab nombor lagi satu tu bukan tak boleh. Cuma tu telefon dia tak cukup apa. Besar punya kan. Apa. Sikit-sikit nak kena padam. Macam tu. Itu dia tak apa. Baik-baik je lah. Alright. Terima kasih. Okay. Terima kasih dia. Okay. Assalamualaikum. Salam.